Apabila sebut saja Kedah, kita akan terbayang keluasan lapang padinya dan melangkah lebih jauh, pesawah di Padang Terap kini mengusahakan tanaman padi wangi. Jadi bukan saja padi, para petani di sana turut mengusahakan tanaman janggus dan ataupun gajuh. Jadi untuk laporannya langsung bersama Siti Zaidah Osman di Alustar. Silakan Siti Zaidah. Terima kasih. Projek penanaman padi wangi atau MRQ76 mampu menjana pendapatan golongan petani khususnya di luar kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada seperti di Padang Terap. Projek berkenaan berkeluasan sehingga 145.2 hektar di 6 buah kampung di daerah itu. Wartawan Rusiah Abdul Hamid ada butiran berhubung kejayaan projek penanaman padi wangi tersebut. Penanaman padi wangi atau MRQ76 di kawasan Padang Terap ini mampu menjana pendapatan para peserta khususnya semasa musim PKP ini. RM6 1 kilogram amat lumayan berbanding padi biasa yang ditanam di tempat lain. Setakat ini 142 peserta Pertubuhan Peladang Kawasan PPK mengusahakannya di 6 buah kampung iaitu di Kampung Padang Balai, Kampung Tengah, Kampung Bukit Endin, Kampung Kuala Pai, Kampung Tanjung Putus dan Kampung Sirih. Mereka digabungkan melalui penubuhan Koperasi Sawah Gemilang, Kampung Padang Balai Berhad. Pengurusinya Azizan Ismail berkata, projek berkenaan diusahakan 2 kali setahun dengan bantuan pengairan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Buat padi wangi pendapatan bersih setelah ditolak kos lebih kurang dalam RM1,600 semusim serolong. Kalau kawan yang buat banyak olong tu banyaklah. Dia macam itulah. Sebenarnya kita dulu sudah buat projek padi ini dalam kelompok saja. Lepas tu dengan bimbingan dari Pegawai Pertanian dirasyatkan untuk kita buat padi wangi ini. Maknanya kalau dalam Padang Terap ni saya rasa kita orang yang berdamailah. Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap, Nur Zawani Mak Isa berkata, keistimewaan beras wangi ini adalah apabila dimasak menghasilkan tekstur nasi yang lembut dan wangi. Beras ini tidak berkapur dan jernih serta dikelaskan sebagai grade panjang. Katanya untuk melancarkan operasi projek penanaman padi ini, Jabatan Pertanian membantu memberi khidmat nasihat. Bantuan mesin meliputi mesin pengering, penggredan dan membuang benda asing. Bantuan juga meliputi pusat informasi, pusat sehenti, galeri dan kos menaik taraf pusat pemprosesan beras wangi. Keseluruhan kos adalah kira-kira RM400,000. Permintaan padi wangi ini untuk proses beras wangi ini permintaan sangat menggalakkan sebab beras wangi ini kalau kita tahu kebanyakan kita beli dari sebelum ni kita beli dari Siam. Tapi bila kita proses sendiri kita tahu banyak mana racun yang kita guna. Bila ada persijilian migrate ni secara tak langsung kita tahu makanan yang kita makan tu selamat dan berkualiti lagi. Rusiah Abdul Hamid bersama Rosli Aziz untuk Berita RTM. Keputusan kerajaan membenarkan Institut Memandu, Sekolah Memandu, Pusat Latihan E-Hailing dan Pusat Ujian E-Hikmat beroperasi semula bermula 12 Februari lalu memberi kelegaan kepada pengendali pusat tersebut. Langkah itu membolehkan pengendali pusat latihan melaksanakan proses permohonan berkaitan lesen memandu yang tertangguh sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 mula dikuatkuasakan pada hujung Januari lalu. Pegawai Operasi Kanan Ilmu Baru Sendirian Berhad, MK Kumar berkata, kebenaran tersebut juga membolehkan pihaknya menjana semula pendapatan sekaligus dapat membayar gaji pekerja termasuk caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pihaknya kini sedang menyusun semula jadual permohon lesen memandu selaras prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Katanya setiap hari hanya 70 calon sahaja dibenarkan mengikuti kelas memandu berbanding 140 orang sebelum ini. So kenapa sabar kita kena ikut giliran.
So kalau semua orang attack sekali, kami memang tak mampu buat. Satu Malaysia siapa pun tak mampu buat. So harap bersabar, tolong bagi kerjasama. Kamilah proses menjadualkan semua latihan-latihan kelas yang terbantut. So kalau kata everybody nak cepat, memang tak boleh nak membantulah. So kita akan ikut prioriti. Para calon-calon yang datang dulu terlepas tarikh, kita akan utamakan mereka dahulu. So mana-mana pihak yang apa yang kita minta lah hubungi balik kami, so kita boleh membantu, tolong kerjasama balik. Beliau ditemui RTM di Mergung Alustar. Ulam-ulaman terkenal dengan pelbagai khasiatnya. Tidak kurang juga, ia menjadi penambah selera makan. Ulam pucuk janggus atau gajus di negeri ini lazimnya dijadikan kerabu. Selain dimakan begitu sahaja, kini permintaan ulam janggus amat tinggi. Ia boleh mencecah sehingga RM7 sekilogram. Koperasi Sawah Gemilang Kampung Balai Berhad di Kuala Nerang turut mengusahakan tanaman ulam-ulaman itu. 480 pokok janggus dipajak melalui Pejabat Pertanian Daerah Padang Terap. Pengerusinya, Azizan Ismail berkata, projek tersebut bermula pada tahun 2008. Mereka boleh memperoleh hasil antara 14 hingga 15 kilogram setiap kali kutipan dilakukan. Untuk nak buat tambahan pendapatan itu memang logik lah, sebab kita duduk di kampung, tanah kosong, daripada kita biar saja tu lebih baiklah kita tanam janggus ini. Sebab permintaannya memang tinggi. Permintaan memang tinggi. Kalau bukan musim PKP, setiap minggu saya mesti keluarkan 30 kilo. Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap, Nur Zawani Mat Isa pula berkata, penanaman dan penjagaan pokok janggus amat mudah. Tiada pembajaan khusus dan sistem pengairan diperlukan bagi tumbesarannya. Petani hanya perlu memangkas dahan bagi menghasilkan pucuk baharu. Yang ni memang kita tanam, lepas tu kita cuma pangkas ya. Itu yang senang tu lah. Dan pendapatan pun agak lumayan lah, sebab bila kita dah tanam sini, kita pajak pula dekat koperasi lah untuk menambahkan pendapatan mereka lah. Pemilik kedai-kedai makan di sekitar Alustar, Sungai Petani dan Padang Terap merupakan pelanggan tetap pucuk janggus yang diusahakan ini. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Alustar untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Waalaikumsalam, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita